Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memulakan majlis kita pada malam ini dengan baca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu ta'ala ta'lim wa tadakkur wa tadakir wa tanfung intifah wa fatul istifad wa haitsu tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sudah wa adadil khair bi ibtigha'i wajhillah wa marati wa qurbi wa sawabi insyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin ucap terima kasih di atas kehadiran semua yang terlibat pada malam ini. Terutama para guru kebanyakannya lah yang bercadang untuk menyambung pengajian ini sama ada dalam diploma atau ijazah dan juga juga pada pensyarah-pensyarah JPI Jabatan Pengajian Islam yang hadir pada malam. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan salam Tuan Dekan kita Profesor Madya Dr. Madaud Muhammad bin Daud, kerana beliau ada viva esok, maka dia ada beberapa makalah-makalah yang perlu disemak untuk sesi viva tersebut. Jadi dia menyampaikan salam dan tidak dapat hadir dan bersama ini. Jadi saya juga mengesempatan mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan perempuan serta guru-guru dalam sesi taklimat kita. Taklimat kita ini dirakam dan bolehkan kawan-kawan kita yang lain mungkin yang tak dapat bersama pada malam ini untuk bersama kita memahami apa yang kita bincang pada malam ini. Kita ada 3 sesi sahaja pada malam ini. Satu ialah pembukaan tadi. Kemudian sesi taklimat dari saya tak rasa tak lama sesi taklimat ni. Sebab lebihnya ialah kita akan soal jawab antara tuan-tuan dan puan-puan semua dengan pihak kita. Baiklah, latar belakang yang saya ingin nyatakan, melalui inisiatif beberapa pensyarah-pensyarah kita yang terdahulu, macam Ustazah Aribah, Ustaz Zamri, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain dalam pensyarah ini telah mengenal pasti ada dalam kalangan rakan-rakan guru-guru ataupun yang telah bekerja ingin menyambung pengajian dan pembelajaran bagi meningkatkan status akademik masing-masing sama ada diploma ataupun ijazah. Jadi untuk itu di peringkat UNISEL, Universiti Selangor, di bawah Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial, kita ada Jabatan Pengajian Islam. Jabatan ini akan memberikan program, ada 3 program di sini, diploma Pendidikan Pengajian Islam dan ijazah sarjana muda Pendidikan Pengajian Islam serta sarjana muda Syariah. Namun perbincangan kita pada malam ini hanya tertumpu kepada diploma dan juga ijazah yang kita kenali sebagai MUD 2. MUD 2. Apa itu MUD 2? Nanti saya akan bincangkan. Ini adalah maklumat tentang ni lah. Oleh kerana musim hujan ni mungkin line tak apa-apa nak baik sebab di rumah ni. Jadi saya punya presentation ni dia akan manual lah. Jadi dia akan nampak belakang-belakang sikit ni sebab saya tidak boleh gunakan banyak aplikasi. Nanti dia makin lambat. Baik. Di Jabatan Pengajian Islam ni saya nyatakan tadi kita ada 3 diploma Pendidikan Islam, ijazah sarjana muda Pendidikan Kepujian Pengajian Islam, ijazah sarjana muda Pendidikan Kepujian Syariah. So sekarang kita ialah pendidikan, semua di bawah pendidikan. Baik. Program sarjana muda diploma ini ialah kita nak membangunkan dan menyediakan pendidikan berkualiti dalam berbagai bidang kepada dalam bidang pendidikan dan pengajian Islam sejajar dengan fasa pendidikan Islam dan negara. Iaitu bertujuan melahirkan generasi pendidik yang berpengetahuan luas dan mampu menyumbang idea, tenaga dan juga kepakaran pada masyarakat selepas bergraduat dalam pelbagai sektor pekerjaan. Jadi kita mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran berkesan bersesuaian dengan keperluan situasi mengikut
landasan prinsip pendidikan yang betul dan bertepatan dengan situasi. Jadi saya maklumkan bahawa tuan-tuan dan puan ada kebanyakan adalah guru. Mungkin keiktiksad kita itu, oleh kerana kita ada persijilan, maka persijilan itu akan mengangkat iktiksad kita itu dalam dunia keguruan ini akan untuk meningkatkan kerjaya masing-masing. So sebab itu uh, tuan-tuan dan puan sebagai orang yang dah guru yang berpengalaman dan mengajar sehingga selama 6 tahun dah mengajar di sekolah masing-masing. So tidak lain tidak bukan uh, subjek-subjek yang tuan-tuan akan tempuh nanti adalah realitinya berlaku dalam kelas. Sebab dengan itu tidaklah menjadi satu kepayahan bagi tuan-tuan untuk belajar sejauh ini. Cuma kemungkinan kepayahan ini dari sudut adult learning pembelajaran orang dewasa. Kalau dulu kita belajar umur 18, 19, 20 mungkin lain. Sekarang ni umur 40, 30 lebih dah ada anak, dah ada cabaran sana, cabaran sini. Itu mungkin perbezaannya berbeza. Tapi tetap kita akan mengajarkan konsep-konsep yang baru. Baik, apa itu MOOC 2? Kenapa kita panggil MOOC 2? MOOC 2 ialah program diploma atau ijazah aliran perdana yang dijalankan secara teradun. Teradun ni dipanggil blended, atas talian, online, dengan bersemuka, face to face, dan dikendalikan semasa hujung minggu atau musim. Ah, eh. Jadi status cikgu-cikgu semua ini, tuan-tuan dan puan, ialah pelajar aliran perdana, bukan part time. Kalau dianggap part time, maka susah nak dapat PTPTN. Jadi kita, walaupun kita belajar hujung minggu, tapi strukturnya sama dengan pelajar aliran perdana, cuma adunan daripada online dan bersemuka yang dikendalikan pada hujung minggu atau musim cuti. Okey. Tujuannya ialah untuk memberi peluang golongan yang telah bekerja melanjutkan pelajaran di peringkat lebih tinggi dan memudahkan proses pelajaran yang masa pembelajaran orang dewasa dan juga mengembangkan kerjaya dan meningkatkan status akademik. Baik. Dapatlah kita simpulkan bahawa mood 2 ini yang kita desainkan khas untuk guru-guru semua ialah pertama, status guru walaupun tak perlu berhenti mengajar, masih boleh mengajar seperti biasa, tetapi status kemahasiswaan itu ialah mahasiswa semasa, bukan part time. Kita dah susunkan jumlah kredit yang cikgu kena ambil dalam satu semester itu sama macam ada berada sama 7 subjek atau 6 subjek. Kita diajar pada 7 minggu dengan modul-modul yang memudahkan, ini adult learning, memudahkan guru-guru semua faham. Mungkin cikgu tidak akan bersama dengan pelajar-pelajar arwah sebenarnya macam adik-adik itulah dalam kelas. Kita sama kita saja hujung minggu. Mungkin kita bercadangkan dia akan dijalankan pada hari Sabtu penuh sampai malam ke Ahad kalau nak dikahwin ke apa ke tak ada lah. Tapi setakat ni rancangan awal macam mana kita lakukan. Mula dan tamat pengajian sama dengan pelajar dalam perdana. Katakan kita daftar pada November ini dengan pelajar-pelajar yang lain, kita grade pun sama dengan dia walaupun kita baca hujung minggu. Yang kedua, hujung minggu dan adunan, dan adunan ini yang dibenarkan oleh MQA ialah minimum bersemuka itu 30%. Maksimum atas talian itu 70%. Maksudnya kalau ada 10 kelas, jangan sampai tak jumpa 3 kali. Mesti jumpa 3 kali atau lebih. Dan selebihnya itu atas talian. Maka itu dianggap sebagai guru ataupun pelajar Ya, ya, ya. Jadi ini di antara yang kita baik. Kemudian siapakah yang layak? Siapa layak? Okey, saya akan keluar ni sebab saya kena tengok. Wah, ada orang chatting dengan saya Apa tak dengar apa? Wah, tak tolong buka kamera. Saya dah buka kamera. Ah, Pak Ustaz buka kamera. Saya dah buka kamera dah. Anda dah buka kamera dah, Syekh? Okey. Um,
Sekejap, eh. Okey. Layak untuk ni, okey, ni untuk ijazah dulu. Pertama ialah lulus sijil STAM, STPM, sorry. Satu lulus ni untuk ijazah di STAM, STPM, minimum CGPA 2.0, 2.0 dan sekurang-kurangnya lulus dua subjek. Salah satu daripada ini ialah subjek berkaitan dengan pengajian Islam. Atau kalau tak dapat ini, atau ialah lulus dalam kelayakan yang sama dengan STPM atau A level dengan syarat yang tersebut lulus sekurang-kurangnya satu mata pelajaran pengajian Islam. Atau kalau tak dapat, kelayakan matrikulasi atau yayasan yang iktiraf dalam pengajian Islam dengan PNGK minimum 2.0 dari 4.0. Atau di kebanyakan kita ni lah, iaitu ada STAM minimum makbul atau diploma pengajian Islam. Di kebanyakan tuan-tuan yang ada diploma pengajian Islam atau diploma berkaitan dengan Islam yang diiktiraf dan setara dengan PNGK minimum 2.0. Itu untuk layak masuk lah. Dia kelayakan tu kena sama jugalah. Tak ada laluan khas atau laluan istimewa. Saya akan sharekan pada tuan-tuan. Kejap ni kena. Okay. Share satu lagi. Ini adalah kita punya nampak. Ini adalah laman web Unicell ataupun yang web FAIRS. Tuan boleh pergi laman web Unicell dan pergi ke Fakulti Pendidikan. Akan keluar beginilah. So kalau kita lihat di sini, kita ada kalau macam ni diploma pendidikan pengajian Islam. So kita ada syarat di sini. Ni. Kalau pelajar diploma pula, kelulusannya dalam SPM atau SPMB dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dari mana-mana mata pelajaran, termasuk salah satunya ialah agama Islam. Mungkin cikgu adalah guru-guru akademik itu je lah. Di sekolah tu, guru SPM kita tak ada dah sekarang. Kalau ada lah. Dan ada minimum 3 kredit. Ni untuk buat diploma. Dan salah satu kredit ialah pengajian Islam dan lulus mata pelajaran bahasa Arab kalau atau ada 4 sanawi. 3 mata pelajaran mendapat jahit atau saraf dengannya. Dan kelayakan lain yang tidak kelayakan lain kita tunjuklah. Mungkin bersanad dekat mana ke, dekat Yaman ke, dekat Mesir ke. Boleh kita iktiraf, maka ini untuk ambil diploma. Yang tadi saya nyatakan itu adalah untuk ijazah. Sebab saya tahu dalam yang ada ni, ada sebahagiannya yang berminat untuk sambung diploma. Atau ada yang berminat nak sambung ijazah. Ataupun mungkin mereka sudah ada ijazah tapi nak buat iktisad diploma pendidikan. Sebab ijazah kita mungkin bukan pendidikan. Mungkin ijazah tuan-tuan, ijazah lain. Ijazah engineering ke, ijazah apalah. Dan yang tuan nak masuk, nak ambil iktisad pendidikan tu. Pendidikan pendidikan Islam, maka tuan boleh ambil diploma. Ini syarat dia. Syarat mana dah lebih lah kalau dah ada ijazah tu, dah ada diploma lain. Atau tuan-tuan dah ada diploma lain, dah tak ada kena mengena. Nak masuk ke degree tak layak sebab diploma kita tu memang lari betul. Maknanya kita nak mendapatkan kelayakan macam itu sebab kita boleh ambil diploma pendidikan, ambil double diploma lah. Diploma pendidikan pengajian Islam. Okey. Ini untuk diploma. Kalau kita pergi ijazah tadi, ini diploma, ini ijazah. Yang satu dia slow sikit. Kalau ijazah pun sama. Ijazahnya. Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita nak tengok program struktur ini, ini subjek-subjek yang kita belajar. Tuan-tuan boleh tengok kalau ada subjek yang kita belajar. Baca, tengoklah sini boleh ada subjek-subjek yang kita belajar ini kalau ijazah sepanjang 3 tahun setengah atau 3 tahun 3 bulan. Ada kalau ini program koordinator ni, program orang Ustaz Fazil ni orang lama lah. Sekarang ada orang baru tapi kita dah akan cadangkan bahawa Ustaz Fazil tetap akan menjaga pelajar-pelajar muda ni. Ini dia punya struktur. Begitu juga untuk diploma tadi kita boleh lihat strukturnya.
strukturnya. Okey, program struktur. Ini subjek yang kita belajar masa diploma. Ada satu subjek. Semua di dalam kita punya uh, laman web. Baik. Ustaz, Ya, Ustaz nak tanya. sekejap, 1 minit. Lepas tu kita tanya. Lepas ni saya buka tanya. Sekejap, sekejap. Okey. Saya nak simpulkan. So sebenarnya kita membuka kesemuanya nanti untuk diploma dan ijazah. Kita telah pun membuka ruang pendaftaran. Nanti pergi je laman web. Nanti saya tunjukkan kaedahnya. Pergi je laman web Unicell. Kena klik apa semua. Kemudian itu kaedah pendaftaran secara manual lah. Kalau tidak pun tu Ustaz Zamri ni adalah ustaz yang paling bermurah hati lah. Bagi dia senang nama dia silakan Ustaz Zamri boleh kait in semua lah. Yang Ustaz Zamri kan? Boleh, Ah, boleh, boleh. tu Terima kasih Ustaz Zamri. Ustaz Zamri ni Heli tak memang. sabar-sabar Heli tu. Okey puan, ada nak saya benarkan untuk bertanya silakan. Tadi yang 3 tahun setengah tu ijazah ke diploma tu? 3 tahun 3 bulan tu. Itu ijazah Oh, untuk diploma? 2 tahun setengah. Oh, okey. Tetapi Okey. Sama lah Heli seandainya dulu pun 2 tahun setengah. diploma atau ijazah boleh ditransfer, mungkin jadi pendek sikit. Kalau kredit tu boleh transfer. Sebab proses saya hari ni nak transfer ni kita kena mesyuarat senet dululah. Tuan senet untuk tentukan subjek yang boleh transfer kerana subjek kalau kita belajar lebih daripada 5-6 tahun takut strukturnya telah berubah untuk keperluan di masa akan datang. Takut tak lebih 70% sama, nanti tak boleh forward kredit. Tu ada kaedah dia. Jadi kalau Tapi Ustaz, hmm, saya sebab ambil diploma dekat Unicell mungkin boleh follow je lah kan Ustaz kan? sebab Ustaz Zamri je baik dengan Datuk, dia boleh bincang lah tu. Ustaz Zamri boleh kau tim lah. Ah, Tak janji tapi insya-Allah. hmm. Saya doakan Ustaz boleh. Untuk pengetahuan Ustaz Razak ni, Heli ni batch pertama dulu, kohort 1. Kohort yang banyak pensyarah tak wujud lagi. Ustaz Saida, arwah Ustaz Saida sekali Promo Oh. Jaini. Ada soalan daripada Yang Encik promoter dulu. Hakim Encik Hakim bertanya tentang apa ni diploma. Saya nak tanya, saya ada diploma pendidikan Islam dari kuis, boleh transfer kredit tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita akan tengok tahun bila tuan grad daripada kuis tersebut. Kerana jarak masa tu biasanya 5 tahun sekali akan berlaku satu perubahan kurikulum. Jadi kalau bawah 5 tahun mungkin mudah. Kalau lepas 5 tahun dia, kalau subjek tu masih tak banyak berubah dengan nilai tak melebihi 70% atau melebihi 70%, kalau Senet lepaskan, dia boleh transfer tuan. Kita yang boleh transfer tu ialah bahagian BHCA ni lah. Jadi kita perlukan apa, sebab tu untuk khas ni kita perlukan kalau itu bagikan dulu transkrip tu. Nanti kita boleh tanya dengan BHCA ni boleh berapa banyak boleh transfer, banyak boleh transfer. Sebab kalau kita nak jaga transfer ni sebab masing-masing kalau Tuan Hakim grad tahun bila Tuan? Kalau saya tak sempat apply bulan November ni next kemasukan. Tahun 2020. Baru. 2020 baru rasa boleh tu, boleh transfer tu, tak ada masalah tu kalau 2020. 3 tahun. Saya nak tanya kalau saya tak sempat nak apply bulan November ni next kemasukan perlu ke tunggu 50 orang minimum untuk satu kelas. Puan Masfurah tak boleh apply dulu. Kalau tak boleh masuk akan datang apply dulu. Sebab kita minimum kelas tu 15 orang. Tapi kalau kita ada 30-40 orang, tuan-tuan, nanti sebenarnya puan akan grade lambat satu semester dengan kawan-kawan yang lain. Masa semester akhir tu mungkin puan keseorangan lah. Semester lain tu baru dengan kawan yang lain. Kita akan kita boleh bincang lah perkara tersebut. Tapi kalau seorang-seorang tak ada orang lain, kesian pula. Lebih minimum 15 orang. Diploma Pengajian Islam OUM. Tahun bila Puan Nurul Asilah grad tu? Jadi gini, nanti mungkin kita kena buat satu folder. Tuan-tuan boleh tak 2023? Baru grad tu boleh sangat tu. Jadi kita nak tengok transkrip tu sebab nanti pihak penyelaras akan tengok subjek tersebut kalau strukturnya hampir sama dengan kita, subjeknya lebih kurang kita melebihi 80%, 70%, maka boleh transfer kredit. Transfer kredit tu ada percentage, ada 80%, ada 100%, ada yang
25% ke, kita tengok sama tak. Sebab tu kita memerlukan transkrip tuan-tuan dan puan-puan untuk kita menilai berapa banyak boleh transfer kredit. Ada soalan lain? Oh, semua main type Oh, setiap ni setiap semester berapa subjek? Setiap semester okey, kita tawarkan 5 atau ada 5, 6 atau 7 subjek. Kita cadangkan tuan-tuan ikut yang kita cadangkan. Janganlah pilih ikut suka nanti untuk program mod 2 ni, maksud saya kalau apa yang universiti cadangkan 6 ni, kita ambil 6 ni. Jangan saya boleh ambil 3 lah 2, nanti dia akan mengganggu apa tuan-tuan punya perempuan punya struktur tu dan penawaran di masa akan datang. Dia akan mengganggu. Kalau boleh ditenang. Begini tuan-tuan, jangan takut. Saya ni orang belajar dewasa juga dulu di universiti. Biasanya pembelajaran dewasa ni pensyarah akan mudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Dan memang kita tahu cabarannya lah. Saya pun kadang-kadang malam kerja saya bagi soalan pun esok pagi 5 minit sebelum masuk dewan baru boleh kata macam-macam lah. Anak demam lah apa kan. Jadi kita faham. Jangan pembelajaran dewasa. Yang penting proses dalam kelas tu berlaku. Okey, nak tanya. Sekejap. Diploma, okey. Siapa soalan lagi ni? Boleh carry ke banyak tu? Tengok berapa banyak boleh carry. Yuran, okey, yuran. Kalau untuk ijazah, lebih mana dalam 26,000. Kalau diploma dalam 16,000 lah. Yuran pendaftaran macam mana tuan? Yuran pendaftaran. Ini kita tanya penyelaras ni. Yuran pendaftaran. Maaf. Yuran pendaftaran permulaan 200,500 je kan? Anda boleh terlupa je. Tak Zamri. Yuran pendaftaran. Pasal tak dua asrama ni semua. Yuran pendaftaran ni UNICEF dia setiap semester kadang tak sama tu, kena tanya penyelaras. Siapa penyelaras? Semester ni 500. Semester ni 500 rasanya. Ya, Ustaz Osman Abang Man. Okey, 500 semester ni. Terima kasih. 500 untuk yuran. Kalau tak silap lah, rasa terbaru tu 500 yang semester ni tadi. Saya diploma nak sambung degree PI. Alamak. Macam mana kalau dari diploma TESOL nak buat degree pendidikan pengajian Islam, boleh tak? Ada siapa boleh bantu saya? Boleh rasanya. Cuma Tak Zahribah tolong jawab. Alah, saya tak ingat lah. cuma tak ada transfer apa-apa ni. Tak boleh transfer. Yang ni kena bawa ke atas juga ni. Dia sebab bidang lain-lain. Cuma mungkin subjek yang pernah dia ambil tu mungkin boleh di-consider lah kot. Bincang lah. Tuan yang bertanya berkaitan dengan TESOL, kami kita take note ni dan kita akan bawa dah ke LAF yang akan datang. Okey. Yang penting stay dalam grup yang tanya TESOL tu, stay dalam grup dulu. Dan ada apa-apa nanti kami beritahu dalam grup. Bagi date untuk pengambilan November 16 hari bulan November, pengambilan pelajar baru. Pendaftaran macam pelajar baru, tuan-tuan balik rumah lah, tak adalah nak stay asrama kan, macam keluarga. Pendaftaran dan kelas bermula 24 bulan November. Ya? Okey, Sekejap. Yang mana satu ni? Juana ke Herli? tak apa, jalan dulu. Siapa? Saya nak tambah sikit, Ustaz. Okay. Untuk yang betul macam Ustaz Nosman sebut tadi, untuk yang bukan lepasan diploma pengajian Islam, itu memang kita kena bincang dengan pihak atasan lah. Sebab kalau untuk untuk intik ni macam tak sempat untuk lepasan yang selain daripada diploma. Sebab kita kena mohon juga kepada MKA je rasa tu ataupun KPT lah. So tapi kalau boleh tu kita bincang dalaman lah. Kalau setakat ni memang kita tak untuk kelayakan memang tidak dibenarkan lah untuk selain daripada diploma pendidikan Islam. Tapi mungkin kita akan bincang balik lah. Tu kita dah sebut dah perkara ni mungkin ada benda tukar pandang. Yang satu lagi untuk saya tambah untuk pemilihan kredit tu untuk pelajar-pelajar yang lepasan diploma. Untuk lepasan diploma pendidikan Islam, antum semua nanti bila dah daftar, antum akan jumpa dengan penjelas program
yang mana antum kena bawa transkrip diploma dengan silibus yang kita nak content tu. Maksudnya kita nak silibus apa yang diajar masa dekat uni yang sebelum ni lah. So kena bawa dekat kita dua benda tu. So dekat situ kita akan tengok adakah konten itu sama dengan UNICEF. Kalau sama 70%, kita boleh buat pemilihan kredit. Tapi selalunya macam kuis, OUM untuk subjek akidah Islam, subjek yang basic-basic tu Quran. selalu sama lah. So jangan risau. Setakat 5-6 subjek tu boleh untuk kita buat pemilihan kredit. Lebih-lebih untuk kuis, OUM kita setakat ni belum ada lagi pelajar lepasan OUM diploma. Tapi kalau kuis memang mainlah pelajar kita. So kalau kuis ni memang agak banyak lah subjek dia. So untuk pemilihan kredit ni boleh, semua boleh kita akan buat. Melainkan macam Ustaz Razak kata tadi kena 5 tahun ke bawah, ke atas lah. Lebih 5 tahun. Lebih tu nanti kita akan bawa meeting. Tapi insya-Allah lah selalunya UNICEF ni akan memudahkan lah. Sebab kita nak bantu pelajar ni supaya habis awal kan. So untuk mana-mana lepasan diploma jangan kisahlah, kita akan buat pemilihan kredit tu lah. Cuma kena dapatkan konten, kena dapatkan silibus tu. Maksud kena dapat dia punya CI lah. Untuk memudahkan untuk kita tengok adakah silibus kita sama dengan UNICEF. Itu yang paling penting lah. Dan dia kena kredit dia dia mesti dapat A, B ataupun C. A dengan B 30%, boleh dapat C tu hanya 30%, 20%. So kena tengok jugalah, bukan kata semua boleh kita transfer kan, tengok pada kita punya grade tu jugalah. Okey, itu untuk dua benda saya tambah untuk dua perkara tu lah. Okey, boleh ada soalan lain lah. Pendaftaran November kena online. Pendaftaran macam cara online. Kemudian bila dapat surat tawaran tu, isi jadi prosedur dia nanti terus ada pendaftaran pada 24 hari bulan. 16 hari bulan November nanti. Saya ambil Maknanya Ustaz, silakan. maknanya tadi Ustaz, Ustaz kata pendaftaran online tu bermula sekarang lah kan. Bukan Lepas sekarang, tu dah lama dah. akan diberi surat tawar. Bermula hari ni lah ke macam mana? Dah buka lah ya Ustaz? Kalau receive orang malam ni penuh, nanti dapat email surat tawaran. Biasa esok pagi lah. Dia SMS. Dan SMS. Selalunya kita akan dapat SMS. UNICEF lepas akan tu maklum tu SMS. Lepas tu kita akan print out offer letter tu. Dia bagi link tu lah. Sama macam tu. So kalau selalunya 2-3 hari bekerja lah. Maksudnya hari ni kita daftar ataupun malam ni dia 24 jam sebab online. So kalau malam ni buat, tengok 2-3 hari lepas tu baru dia bagi makluman lah. Kalau tak ada, maklum kat kita balik. So kita check balik. Kita takut ramai sangat intake November ni. So takut unit marketing dia lambat proses kan. So kalau dah daftar 2-3 hari tak ada respon apa, boleh maklum kat kita lah. Tak apa Heli, awak ni untuk awak dengan anak awak tu biar nanti saya tolong daftarkan. Ustaz Azam tolong. Awak Terima bagi dia semua kasih konten tu nanti Ustaz. saya beritahu dalam grup Alright, Saya boleh beritahu Ustaz. dalam grup. Betul. Awak Saya connect saya je lah tu nak nanti dia. saya buat semua, jangan risau. Okey, betul. Kalau saya Kalau tak lagi larat, saya mudah, minta tolong orang lain. Ramai lagi pensyarah yang boleh buat ya dalam. betul. Kalau lagi mudah boleh juga kalau antum semua satu setiap tak sempat, so kita boleh bagi maklumat kat kami lah supaya kami boleh key in lah. Ustaz Azam tolong bantu key in, ada penjelas pun boleh bantu key in lah untuk memudahkan urusan tu lah. So kita boleh pantau macam mana offer letter ada dapat ke belum. So kalau kami yang key in, so kami boleh pantau dengan cepat lah. Okey. Untuk ni ada soalan STPM. Saya ambil kalau STPM ambil pelajaran bahasa Arab dan usul syariah boleh kan? Boleh, tak ada masalah. 16 tu wajib datang ke? Dia daftar tu biasanya pendaftaran seminggu. 16 tu ada tarikh pendaftaran. Kalau kita boleh 17 18 tak ada masalah. Tapi untuk umur 3 umur 2 ni sebenarnya pendaftar ni tak adalah macam student lain kena beratur, kena ada orientasi, tak perlu. Tak perlu kan Syekh? Tak perlu orientasi pun tak perlu. Daftar balik, lepas tu datang. Kelas Cuma kena 100%. maklum lah. Kena maklum kalau tak nak buat orientasi tu, kena maklum lah kepada setia tu lah. Kata maklum, kata antum tak terlibat ada masalah sekian-sekian. So kata bekerja ke apa kan. So dia boleh lah. Selalunya boleh kan tu. Kita maklum kita bekerja. Kelas 100% bersemuka atau online juga. Kita dipanggil teradun atau blended itu artinya ialah kita boleh campur. MQA benarkan sehingga 70% secara online, 30% bersemuka.
Itu sehingga mana jangan lebih sampai 80% ke online. Mana bersemuka gitu. Jadi Udah kenduri 24 weh. ah, oh sorry. 24 dah. Kemudian itu mana kita akan buat persetujuan bersama masa pertemuan pertama dengan pelajar MUT 2 nanti. Okey, ini panel. Kalau kata Allah Ustaz kita nak semua online, tak boleh semua. Mana 70% banyak online. Okey, kita boleh susun jadual kita ke arah tersebut. PTPN boleh Saya apply ke setuju sekarang online. sekarang ini bukan tuan-tuan dan puan semua bukan pelajar part time tuan-tuan adalah pelajar full time dipanggil MUT 2. PTPN boleh apply. Nanti dalam surat tawaran tu ialah full time pelajar 10 masa. Tapi MUT 2 tu modul kita lah. Pelajar tuan-tuan bukan part time. Statusnya. Urusan PTPTN biasanya kita akan buat talimat dan kemudian tuan-tuan boleh apply sendirilah. Kita ada juga di bahagian ICP akan bantulah macam mana nak apply PTPTN. Dan biasa tuan-tuan dan puan akan ada portal pelajar dan kita selalu update dalam portal pelajar tentang PTPTN dan sebagainya. Oh, full time tetapi kelas 7 minggu kan Ustaz? Ya betul. Haji Wak. Okey. Ada soalan lain tuan-tuan? Ada sedikit tambahan ya. Dia Silakan. tujuan kita namakan MOD 2 ni supaya pelajar bukan saja boleh dapat peluang untuk mohon PTPTN. Dan kita dapat peluang juga tamat sama dengan pelajar-pelajar lain. Maksud saya pelajar MOD 1, pelajar-pelajar yang dikatakan full time lah. Sebab tu kita tak namakan ini full time, ini part time. Jadi kalau part time, kalau MQA tahu, kita tak boleh habis dalam masa sama dengan pelajar-pelajar lain yang full time. Dia jarak paling awal pun macam diploma 5 tahun ke atas. Jadi rugilah lambat. Dah lah tak dapat PTPTN, lepas tu dia jadi lambat. Kalau habis awal pun tak boleh graduate awal. Itu yang saya faham lah semenjak saya dulu saya pernah jadi ada terlibat juga dalam ni lah. Jadi itu tujuan dia kita apa sebenarnya macam kelas ni macam lah part time sebab dibuat hujung minggu. Tapi kita buat jadual macam Ustaz Razak kata tadi, kita akan buat jadual subjek setiap semester panjang mungkin dalam 5 atau 6 subjek. Lepas tu semester pendek mungkin 2 atau 3 subjek saja dan kita habis sama je. Jadi sebab tu kita nampak macam part time tapi sebenarnya dia macam full time jugalah. Sebab tu kita namakan MOD 2. Jadi kalau ada orang tanya jangan pecah rahsia lah, beritahu kat orang. Sebenarnya kelas ni kelas hujung minggu, kelas part time. Jadi susah jeng. Jeng kalau Betul. Betul. Ustaz Azam kata tu betul. ha. Memang betul lah apa yang Ustaz Azam sampaikan dengan Ustaz Azam tu betul. Cuma antum kena ingat kita namakan MUT 2 ni supaya kita nak bezakan antum kelas 1 Ahad je. Tapi dia punya struktur program apa semua sama dengan pelajar yang full time. Cuma kita nak bantu pelajar boleh mohon PTPTN dan macam Ustaz Azam kata lah bagi habis awal supaya pelajar ni dia maksudnya dia tak habis 5-6 tahun. Kalau 5 tahun bayaran lain kita punya yuran lain. So kita nak bagi pelajar kita habis dengan cepatlah. Cuma kelas tu memang kita macam Ustaz KJ sebut tadi 30% blended, 30 bersemuka, 70% blended. So nanti bila kelas untuk semester November ni ada semester panjang. Bila semester panjang bermakna antum kena ambil at least dalam 6 subjek lah. Sebab credit hours dalam 18 credit hours. So kena dalam 6 subjek. Bila 6 subjek tu memang so antum akan berjumpa minggu pertama ni kita akan berjumpa dululah face to face lah untuk kita berjumpa akan tengok balik nak susun kelas macam mana, bila kita nak jumpa 2 minggu sekali ke seminggu buat online, seminggu depan kita buat fizikal. So waktu minggu pertama tu sangat penting lah untuk kita dia dengan lecturer yang mengajar. Lepas tu kita akan serah pada lecturer tu sendiri macam mana dia nak susun jadual tu. Tapi antum memang kalau ikut jadual kita akan susun memang Sabtu dengan Ahad penuh. Daripada 8 pagi hingga 8 malam. Sebab kita 3 subjek 3 jam. Itu kita punya on paper lah. Tapi
itu akan deal dengan pensyarah. Dia kata okey, nak minggu ni tak ada kelas. So ada kelas yang kamu akan ikut kelas yang satu kelas fizikal, satu kelas online. Jadi taklah padat. Taklah kata sampai 8 pagi sampai malam. Sebab kita punya kita pelajar-pelajar MOOC 2 kita dah tak buat MOOC 2 ni dah hampir 3 tahun. Sebelum ni memang MOOC 2 kita sentiasa on lah, sentiasa ada pelajar MOOC 2 semenjak PKP dah kita tak buat MOOC 2 dah. Sebelum ni memang pelajar kita kelas 8 pagi sampai 8 malam, tapi kita buat jadual. Kita memang menyediakan jadual tu wajib ada 8 pagi sampai 8 malam. Sabtu dan Ahad. Sebab kita nak 6 subjek tu. So 6 subjek tu dalam satu tu 3 subjek, Ahad pun 3 subjek. Tapi antum akan berbincang balik dengan lecturer macam mana. Waktu dia nak deal macam mana, 2 minggu sekali ke. Jadi insya-Allah lah kita kalau ada kelas macam ada, minggu ni ada sukan, kumpulan ni ada sukan, tak ada buat kelas. So tak ada masalah, boleh maklumkan pensyarah untuk kita deal waktu bila pula. Mungkin buat online je, buat malam. So kita akan faham lah bila MOOC 2 ni kita akan bukanlah kita bagi kelonggaran sampai antum semua tak tahu kepentingan kelas tu, tapi kita bagi orang panggil pemudah cara lah. Kalau ada kesukan ke kenapa kita faham lah. So insyaAllah lah kita akan bantulah untuk semua asatizah kita untuk habiskan pengajian pada waktu dia lah. Okey. Okey. Betul lah apa yang mantan Ketua Jabatan cakap tadi, Ustazah Aribah. Terima kasih. Cuma satu macam Ustazah Aribah cakap juga tadi, kita ada banyak pilihan sebenarnya. Nanti sebab tu kita kalau boleh untuk minggu pertama pendaftaran ni kita jumpa secara bersemuka lah, kita nak bincang. Ada juga satu lagi kaedah, kita buat kelas hari Sabtu je, bukan Sabtu Ahad. Sebab kita faham antum semua kan Isnin hingga Jumaat kan bekerja. Petang lah, pagi petang ataupun pagi saja. Jadi kalau buat kelas Sabtu Ahad, jadi tak ada masa rehat. Jadi kita buat apa macam mana? Kita buat kelas hari Sabtu pagi sampai malam. Kelas macam mana? 6 subjek juga, tapi kita tak buat 3 jam macam kelas-kelas lain ni sebelum ni. Memang sebab kita yang pelajar-pelajar yang macam MOOC 2 ni, kita tahu entu semua ada kelebihan kan, lagi pun dah ada pengalaman kerja. Kita buat kelas 2 jam je satu subjek. Itu salah satu pilihan juga yang pernah dibuat jugalah UNICEF sebelum PKP dulu. Itu untuk diploma dan degree. Rasanya kalau setuju buat yang tu pun boleh juga. Jadi apa ala kuliahnya memang kita kena jumpa jugalah bersemuka. Mungkin ada lagi ramai lagi tak masuk malam ni. Jadi mungkin nanti pendaftaran hari pertama ke hari kedua tu kita jumpa dulu, kita bincang dulu macam mana. Mungkin KJ ada, dekan pun ada, mantan ketua pun jabatan pun ada. Jadi kita bincang, mungkin kalau siapa yang setuju, kita buatlah kelas yang 2 jam macam 8, 10. Lepas tu rehat sekejap ke, 10 atau 10, 12. Lepas tu biasanya saya pernah buat dulu sebab saya pernah jadi ketua ni kan, ketua program. Tak lama, dia ada sampai pukul 9 gitu. Pukul 9, 9.30, pukul 10 lah paling lewat. Tapi tak apalah, penatnya hari Sabtu saja, hari Ahad kira free. Itu salah satu cadangan lah. Okey, terima kasih KJ. Teruskan. Ada soalan boleh guna KWSP ke tak? Tak ada masalah, boleh sebab kita full time. Part time bukan boleh sebab universiti kita tersenarai dalam KWSP. Kos keseluruhan tadi dah beritahu 26,000 untuk ijazah minimum. Okey, nanti saya akan buat demo pendaftaran online. Saya akan buka platform web ni. Kemudian soalan okey. Kalau okey. Online apa memang kita akan buat rakaman. Kita tahu ada macam-macam ada keperluan dan ada cabaran di minggu dan ada kahwin dan sebagainya. Jadi kalau tak hadir tu biasanya akan nota-nota tu memang kita dah berilah. Dan ada sebagian cara pun dia buat rakaman lah. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. So, ada soalan-soalan lagi sebelum saya nak buat demo pendaftaran online. Pendaftaran dia tak ada mood 2 di laman web tu. Bayar Nomi Tak ada Ustaz. Dia boleh biasa. Cuma saya tambah satu lagi. Yang bagusnya UNICEF ni, yang saya nak bolehlah kalau asatizah nak maklum dekat kawan-kawan guru lain yang suruh amalkan lagi masuk. Kita benarkan pelajar kita pergi praktikum di sekolah masing-masing. Sebabnya kita tahu kalau ijazah ni pelajar kena pergi praktikum di sekolah menengah. Tapi disebabkan kita untuk MOOC 2 ni kita benarkan asatizah buat
praktikum di sekolah masing-masing, iaitu walaupun sekolah rendah pun kita benarkan. Dia tak perlu pergi sekolah menengah. Itu yang bagusnya kita nak minta, kalau boleh sebar-sebarkan lagi lah untuk kemasukan November ni, kita nak kalau boleh bagi dapat 2 kelas. So 60 kan. So dapatlah 2 kelas kan. Sebabnya memang kalau saya tengok memang kalau selalunya kita sepatutnya kita memang tak dibenarkanlah pelajar pergi ke sekolah rendah kalau bentuk menengah, kalau ijazah dia kena pergi sekolah menengah. Tapi tak UNICEF benarkan. Maksudnya kita boleh benarkanlah pelajar pergi ke sekolah rendah. So kalau jadi walaupun nak praktikum nanti tak perlu berhenti kerja ke apa tak. Masih maksudnya boleh pergi ke sekolah yang sama lah. Itu yang bagusnya lah. Sebab saya dan kita memang minta sangatlah kalau modul ni kita dapat 2 kelas lah. Satu kelas pun okey, tapi maksudnya kalau 2 kelas tu bagi apa lagi ramai lagi bagus lah. Macam tadi ada soalan. Kalau terlepas intake November ni, adakah kena tunggu intake yang akan datang kena tunggu 15 pelajar. Dan sepatutnya macam itulah. Sebab kita tak boleh buka kelas. Sebabnya struktur ni akan dia akan sama. Struktur ni macam KJ sebut tadi, tak boleh ubah-ubah, tuan-tuan dan puan-puan tak boleh nak buat struktur sendiri. Kena ikut apa yang kami tetapkan. Kena ambil 6 subjek, 6 subjek. Kalau nak ambil kurang, itu tanggung selepas tu tuan-tuan kena fikir sendiri lah. Macam mana nak handle kelas tu, nak pergi kelas. Maksudnya kita kena ikut struktur yang telah ditetapkan supaya 3 tahun setengah tu berjalan dengan lancar lah. Ataupun diploma lah 2 tahun kan. 2 tahun, 3 bulan tu berjalan dengan lancar. So kita dah susun dah semua cantik struktur program tu daripada awal semester sampai habis. So kita memang nak sangat pelajar-pelajar kita ikut struktur yang kita bagi, melainkan ada masalah-masalah tu kita faham lah, defer ke apa kan. Tapi kalau boleh ikut struktur yang kita bagilah supaya habis pada waktu yang tepat lah. Okey, terima kasih. Saya nak ada komen berkaitan dengan diploma yang bukan PI ataupun projek Islam. Baik, kalau kita tak ada, tuan-tuan, kita sebenarnya kena buat Apple A atau Apple C. Apple A, Apple C ni artinya tuan-tuan kena buat dokumentasi pengalaman pembelajaran lebih daripada 5 tahun itu untuk melayakkan tuan terus pergi ke bidang pengajian Islam. Yang itu sebenarnya MQA memenuhi syarat yang agak ketat dan di UNICEF perkara tersebut tak ada. Kita kena pergi tempat lain. Kita kena pergi universiti lain untuk buat Apple C tu. Tapi kita tengah mohon dengan MQA untuk membenarkan kita membuat Apple C dan Apple A. Apple C ni artinya tuan-tuan kena buat macam paperwork hasil pengalaman mengajar selama 5 tahun itu. Maka pengalaman itu diiktiraf sebagai satu diploma pengajian Islam, melayakkan tuan-tuan buat ijazah pengajian Islam. Walaupun asalnya mungkin hasil dan sebagainya. Okey. Katanya jumpa ni dah start kelas. Macam mana kalau urusan okay. Tak apa, sebenarnya gini, kita 24 itu kelas yang hari kerja. Kita nanti ada hari Sabtu Ahad. Pertemuan hari pertama tu nanti kita akan, pertemuan pertama itulah yang akan menjelaskan macam mana nak susun jadual tu. Bila nak online-nya, bila nak bersemukanya, attending. Kemudian apa lagi yang kita boleh bincang sama supaya semua yang hadir tu majoritinya setuju dengan kaedah pengajaran pembelajaran yang kita laksanakan. Share pekerjaan. Kalau nak pulang kerjaan, okey. Kalau kebanyakan tuan-tuan ada kerja dengan JAIS, mungkin ada Jawi. Tapi nanti bila kita dapat saja ni, sebenarnya tuan-tuan boleh pergi nyeberang ke Kementerian Pelajaran. Tahun dulu kita punya calon kita daripada 158 tu 156 dapat jadi sekolah di Kementerian Pelajaran Malaysia. Tapi sampai Sarawak sana lah. Jadi insyaAllah maknanya kita punya diploma di sana diiktiraf di kementerian. Tuan-tuan dah boleh menyeberang ke kementerian pula lah daripada JAIS. Tapi nanti JAIS marah kita orang pula. Tapi tak apalah, ini rezeki masing-masing, tak ada masalah. Okey, saya nak tunjukkan kesempatan ini sekadar nak nunggu yang bertanya. Baik, sekarang seandainya tuan-tuan buka laman web UNICEF, unicef.edu.my ini, tuan-tuan akan nampak keluar. Ni saya yakin tuan-tuan nampak ni. Kemudian tuan-tuan kena tekan apply now saja. Tekan je apply now ni. Nanti dia akan keluar kita punya ni lah. Sebab line tak berapa baik ni. Okey. Sekarang ini kita ada 2. Jangan tekan part time ni. Jangan tekan part time. Undergraduate, Malaysian,
diploma ataupun degree. Kalau diploma, diploma lah. Kalau degree, kalau diploma tekan diploma ni. Kemudian letakkan nombor IC. Letak nombor IC, kalau tak pernah apply, tuan kena receipt data diri, kemudian terus saja dalam tu dia ada, suruh isi, ikut dia isi tu. Ini kalau tekan tu. Lepas sudah habis, mana IC kita tu valid, boleh jalan tu. Kalau tekan IC saya jadi apa? Kalau tekan IC saya, jadi tak. Tekan mana dah boleh dah online. Jadi jika keluar begini, ini contohnya IC saya tadi lah. Jadi SPM, ada kena tulis dulu SPM, grade-grade dia, kemudian next, tekan next. Lepas tu terus sampai habis lah. Katalah kita main-main lah sekolah apa ni. Sekolah apa katakan dulu. Maktab rendah saya marah. Tulis nama sekolah. Kalau bersendirian tu contohnya. Nanti tekan lah. A ke Dah solat dah. Belum. Tengoklah A ke. Pipi tu. Ni ada subjek kita tengok. Betul. Okay. Dah habis, lepas tu dia tekan next. Contohlah, tapi ni tak habis. Lepas tu dia akan keluar nama. Sampai habis ni, next. Nanti hantar. Nanti tuan-tuan akan dapat SMS tentang permohonan tuan-tuan. Dah selesai lah. Lepas tu dia akan bagi link untuk print. Kalau tak ada masalah, dia terus saja kita print kertas surat tawaran. Dengan surat tawaran tu tuan boleh tulis melapor diri untuk dapat. Okey, saya ingat saya dapat dah membuat penjelasan ini. Orang ni tak baik. Okey, ada soalan lain tuan-tuan? Cara mendaftar online okey, ada soalan lain? Nanti saya akan upload video ini dalam kumpulan kepada kawan-kawan kita yang tak dapat. Joanna minta unmute Joanna. Apa tu? Dia Joanna tu, dia tak unmute. Kena mute kan. Okey, ada lagi soalan tuan-tuan? Yang pasal pendaftaran online tu, dia kadang-kadang kita nak next tu tak boleh. Macam Ustaz Razak cakap tu, anda kata in case dia tak boleh, cuba tengok arahan. Dia kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh tak isi lengkap. Contohnya macam bab alamat. Alamat dia ada 3 baris tau. Jadi katakanlah alamat kita tu pendek je. 1 baris pun dah cukup. Jadi pecahkan jadi 3. Gitu. Sebab kalau tidak, dia sistem tak boleh nak next. Jadi gitulah kalau tak boleh lah. Okay. Jadi kalau ada masalah sangat pun, saya cadang entum semua, saya dan kawan-kawan lain, rakan-rakan lain, insya-Allah berbesar hatilah untuk tolong entum semua, tolong daftarkan. Jadi caranya tak susah. Kalau yang nak degree tu, WhatsApp je. WhatsApp je slip diploma. Lepas tu IC, alamat dengan nombor telefon, itu je. Nombor telefon tu penting dengan nombor IC biar betul, jangan salah pula. Sebab nombor telefon pun penting sebab nombor telefon tu akan dihubungi oleh pihak UNICEF sama ada berjaya atau tidak. Jadi macam Ustaz Haribah kata tadi, kalau kami yang tolong daftarkan, satu mudah kami nak pantau, jadi kami boleh tengok, boleh cek lah. Lagipun saya insya-Allah masih ada hubungan yang rapat lagi dengan PPK, iaitu Pejabat Pendaftaran dan Kemasukan. Jadi bolehlah saya follow kalau tak setiap hari pun, setiap minggu 2 kali saya tanya dia macam mana ni, hello macam mana. Untuk ISM tak dapat lagi ataupun mana kenapa DPPI ni belum ada apa-apa status lagi. Jadi gitulah. Tapi terpulanglah kalau nak daftar sendiri pun boleh ikut cara macam mana Ustaz Razak cakap tadi. Tapi kalau ada masalah, jangan malu-malu, jangan tangguh-tangguh, jangan berkeruk, jangan susah hati. WhatsApp je kepada kami dalam grup tu, ataupun kalau malu nak WhatsApp dalam grup tu, boleh personal. Saya ada bagi nombor Ustaz Razak pun ada, semua ada. Jadi WhatsApp secara personal pun boleh. InsyaAllah kami akan proses segera. Jadi ada apa-apa, macam dah dapat surat tawaran ke, atau belum lagi, atau pending lagi, kita boleh maklum dalam grup. Jadi itulah je lah daripada saya. Okay, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zabri. Saya nak buka juga pada pesyarah-pesyarah lain yang ada pada malam ini. Kalau ada mungkin nak tambah apa-apa sebelum
kita menutup majlis kita. Kalau tak ada soalan lagi lah. Saya tengok dekat tepi ni chatting dia tak ada chatting apa-apa dah. Kelas kita Sabtu Ahad atau Sabtu tadi. Jadi kalau tarikh 24 November tu hari Isnin, bermakna kita Sabtu depannya lah. Senin tu kita tak mula lagi. Berapa anggaran kos keseluruhan degree 26,000 lebih sikit, tak sampai 27. Tapi kalau boleh transfer kredit dapat murah sikit. Kita pun tak duduk asrama, jimat sikit lah. Betul, saya cuma tambah sikit untuk Ustaz. 26,000 itu hanya untuk yuan pengajian sahaja. So macam Ustaz kata tak masuk asrama tak perlu bayar lah. Tapi setiap semester kita kena buat air daftar. Air daftar tu pelajar kena bayar setiap semester dalam 250 macam tu lah. Itu bayar tambahan lah. Tapi keseluruhan dia 26K dengan 250 setiap semester. Kita namakan sebagai air daftar. Itu sahajalah. Kalau nak duduk asrama tak mungkin lah. Tapi kalau siapa nak duduk asrama dalam sebulan RM200 lah. Itu saja. PTPTN Kalau diploma boleh, 15. zakat pun boleh insya-Allah. Sebab Betul. kita adalah status full time. Tadi ada. Kalau nak duduk SP pun boleh. Semua boleh. Yang tak bolehnya tak masuk Unicef. Yalah, tak masuk macam mana nak dapat? Saya nak tanya sebelum pendaftaran ada mute. MUET MUET. MUET. Okey, MUET. Muat. MUET ini memang satu keperluan. Tapi sebelum grad, sebelum ambil ijazah tu, bila-bila masa tu boleh pergi ambil MUET. Ini untuk ijazah aja MUET ni kan? Ya, Okay. tapi cuma tambah satu lagi untuk setakat ni lah, kita tahu masa 3 tahun akan datang. Tapi untuk setakat ni, untuk ijazah pendidikan Islam, kita untuk bergraduat kita tak diwajibkan ada muid lah. Maksudnya kalau tak ada muid pun boleh bergraduat, boleh konvo lah. Tapi tak tahu masa akan datang KPT buat keluar surat balik diwajibkan juga kan. Setakat ni tak diwajibkan lah untuk kita lah. Dah ambil So MUET kalau apa tu? Dah ada yang ambil MUET? kalau ada muid tak ada masalah. Muid pun dia ada tas luput dia kan. Cuma 5 kalau dia tahun. tak diwajibkan. Untuk yang bukan PI tadi, yang bukan daripada mana bukan aliran, saya ada 2 option. Satu, kalau kita bukan aliran pengajian Islam, kita nak pengajian Islam, kita akan ambil diploma ikut SPM kita. Jadi satu. Kasut je. Nak transfer kredit tu memang tak ada subjek pun. Terus sekarang ni tadi ada persoalan, boleh tak kita ubah alir dengan ijazah atau diploma kita berubah ke aliran baru. Yang itu kita akan bawa meeting dalam Senate ataupun dalam DHEA, macam mana supaya kalau bukan anda katakan tadi TESOL, bukan anda tourism ke dan sebagainya, diploma perakaunan ke contoh, boleh nak masuk ke ijazah. Kalau nak diploma tak ada masalah, nak buat diploma balik tak ada masalah sebab punya SPM. Sebab ijazah kita nak tengok. Sebab antara syarat yang paling wajib ialah buat Apple tadi. PLEA tu. Iaitu anda kena buat dokumentasi pengalaman mengajar selama 5 atau 6 tahun itu, dan pendokumentasian itu diiktiraf sebagai satu diploma pengajian Islam untuk anda boleh masuk ke ijazah. Yang itu kalau tak silap saya ada di UiTM. Di UiTM kena buat tu. Tak ada di sini. Sebab kita dah mohon tapi kita proses agak panjang. Itu yang saya boleh jawab dululah untuk memudahkan yang bukan daripada aliran pengajian Islam ni. Tapi sebab kita dah tanya pun dengan dekan dan SGP, tapi kita perlu tanya ada tak sesuatu dorongan khas untuk guru-guru yang mohon ni supaya diberikan kemudahan dorongan khas ke ijazah. Itu nanti kita kena bawa dalam, sebab dia berkaitan dengan MQA. Kita tu tak boleh mana-mandai nanti, kerana mana-mandai ni dengan UNICEF kena tarik, dah tak boleh buat, tak boleh mengajar satu Malaysia. InsyaAllah yang bukan di aliran tu kita akan berikan, insyaAllah kita akan berikan. Setakat ni yang saya cakap tadi, mesti ada buat Apple A di UiTM. Kalau tak ada, plan B-nya, plan B tu kita akan maklumkan dengan pihak PHEA lah. Boleh tak? Macam saya dah ambil MAT tapi zaman SPM dulu tahun 2002. Mau saya guna tak? Okey, sebab Puan Zazah Haribah tadi kata MUET tu bukanlah satu keperluan untuk ijazah pengajian Islam. Saya rasa tak ada masalah. Mama. Betul-betul.
Betul, MUIK untuk setakat ni lah tak perlu ada MUIK untuk konvo. Maksudnya tak perlu ada MUIK untuk kamu nak bergaduh ataupun nak masuk ni kena MUIK pun, nak masuk pun tak perlu ada MUIK. Nanti bila habis pun nak bergaduh pun tak perlu ada MUIK. Tapi tak tahulah 3 tahun akan datang kalau KPT minta MUIK tu. Tapi sekarang ni memang tak ada keperluan. Tak ada keperluan untuk kita, melainkan budak teser, student teser tu kena ada lah. Untuk kita tak perlu tak ada keperluan lah. So tak ada masalah. Yang ada Alhamdulillah lah ada. Yang tak ada pun jangan risau. Tak perlu ada pun tak ada masalah lah. Combo degree, combo diploma. Kalau kita ambil diploma, kita akan combo diploma lah. Kalau kita ambil degree, ISM, kita combo degree. Kalau dari diploma pendidikan tak ada masalah, Puan Eda dan juga Asmah Zainal. Tak ada masalah. Maknanya di sini ialah kalau kita ambil degree, kita akan combo degree. Kalau kita ambil diploma, combo diploma lah. Okey, ada lagi tuan-tuan, puan-puan? Tak faham lah kot dia orang. Esok nak sekolah kan, ada sekolah pagi apa. Jadi kehadiran kita tadi sehingga maksimum saya nampak tadi 51 orang. So tahniah. Campur pensyarah kita dalam 7, 8, 6 orang. Jadi kita bukan dalam lebih. Kita target itu ada 35. Tapi sekarang ada 40 lebih. So dia dah bagus lah. Mungkin kena buat 2 kelas. Jadi saya rasa saya tak ada okey. Saya ingat mungkin kita kenapa bisa jauh sangat. Risau balik malam. Oh, Puan Asilah tinggal kat mana? Kenapa bisa ni jauh sangat? Asilah duduk mana? Oh, Rasa. Rasa kat mana? Rasa ke Perak kan? Rasa di Perak. Rasa kat Hulu Selangor. Oh, Hulu Selangor. Dekat je lalu rumah saya dulu. Tak apa, Puan Asilah. Kami pun tak suka malam juga. InsyaAllah lecture takkan habis kelas 8 malam lah setakat ni. Kita jangan risau. Kami pun takut nak balik malam. Kita akan faham dah tu. Yang penting daftar dulu, Puan Asilah. Dia begini tuan-tuan. Bila kita kata 3 jam, kita jangan terbayang 3 jam tu kita ngajar 3 jam. Preparation 1 jam. Pembelajaran kendiri 1 jam. Sebenarnya kita berjumpa sejam je. Yang lain tu kendiri dalam kereta, tengah ngapa-ngapa. Itu masuk belajar agak. Dengan baca-baca kat rumah tu masuk 3 jam tu dalam seminggu. Jadi kalau 3 jam, 2 jam, jangan terbayang tu 2 jam tu betul-betul. Sebenarnya 1 jam mungkin. Dan sebagainya kita tahu pembelajaran kendiri, persiapan pembelajaran, itu jadi 2 jam. Jadi akhirnya pukul 6 semua dah balik. Betul. Selalunya 5-6 dah balik. Itu pun kalau kita buat kelas seminggu sekali. Kalau 2 minggu sekali, kita buat sejam setengah je kelas. Modul kena print sendiri. Kelas di kampus Bestari Jaya. Bukan di Shah Alam, di Bestari Jaya. Untuk subjek saya modul dah ada free je. Awak kita print. Biasa je kita PDF kan, kita email daripada perempuan nak print sendirilah. Atau tengok dalam ni. Exam pun di kampus. Exam tak online. Exam kita datang sini, jangan online. Exam ni ngeri. Untuk degree PI bahasa bahasa pengantar kita memanglah bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu. Tapi takkan di pembelajaran kita semua dalam bahasa Melayu lah. Kecuali tak lali dalam kelas kita ada orang putih, terpaksa lah guna bahasa Inggeris. Tapi katanya semua orang kita bahasa Melayu. Tak ada masalah. Ada orang putih kan, tapi tak pandai cakap ni orang putih. Dia cuma putih. Exam kita sama dengan pelajar perdana. Maka exam itu melibatkan hari bekerja sahaja. Tidak ada hari Sabtu Ahad. Jadi kena berat cuti lah untuk exam tu. Betul. Kalau exam memang kita tak boleh susun lah. Cuma kita mungkin boleh minta untuk subjek-subjek yang kita rasa kita boleh minta, kita akan mohonlah Sabtu Ahad. Kita akan buat justifikasi lah untuk buat Sabtu Ahad. Tapi tak semua subjek boleh, sebab kalau Sabtu Ahad juga kita takut pagi petang pelajar exam 2 subjek kan, takut tak mampu juga. So memang kebanyakan pelajar kita bila exam, waktu exam ni dia kena tengok awal, dia kena mohon cuti awal lah. Ataupun tu kena deal dengan guru besar lah. So selalunya tak ada masalah pun pelajar sebelum ni.
Tapi kena maklum kat guru besar tu penting lah supaya ada orang panggil apa, bertimbang rasa guru besar dengan kita lah supaya nak pergi kelas, nak pergi ke exam tu penting. Exam tu kalau kita memang akan mohon juga upah subjek untuk Sabtu Ahad lah. Pensyar akan mohon juga, yang mana ada mood 2 kita akan mohon jugalah. Tapi macam KJ kata tadi, memang kelas exam tu bercampur. So memang kena ada juga terlibat dengan pada weekdays. Bila weekdays ni kena minta lah sama cuti ataupun boleh keluar sekejap ke macam mana kan, 3 jam kan. Buku rujukan, kita akan bagi senarai buku rujukan kitab-kitab yang ada dan juga nota-nota. Yang kedua, tempoh pengajian boleh boleh pergi umrah, tak ada masalah cuti kan. Tak cuti lah, bagi surat, tak cuti dan umrah. Jadi tak ada masalah. Biasa exam berapa hari? Kalau kita ambil 6 subjek, 6 hari lah. Kalau 3 subjek, 3 hari. Tapi kadang-kadang ada pagi petang, jadi dapat jimat. Jadi pagi satu subjek, petang satu subjek. Kalau kita ambil 2 subjek, ambillah 1 hari tu. Jadi biasanya maksimum 2 minggu lah seperti kita punya peperiksaan tu. Tapi dalam 2 minggu tu mungkin yang kita exam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Betul. Kalau dapat 2 Cuma saya minggu, tambah alhamdulillah. Cuma kalau 6 subjek tu termasuk subjek MPU. Bila subjek MPU, kita tak ada exam. Final MPU dia tak ada final. So mungkin kita dalam 4 subjek je lah yang kita akan exam fizikal. Lagi 2 subjek tu subjek MPU. So kalau 4 subjek tu Ustaz katalah kalau nasib baik 1 hari 1 paper. Kalau nasib tak baik 1 hari 2 paper. So kadang 2 hari, kadang dapat 3 hari macam tu je lah. Tapi maksudnya kena tengok pada jadual tu nantilah. Kita tak boleh sebut lagi lah. Cuma kita kena bersedia lah. Maksudnya mungkin 2-3 hari tu kena bercuti lah. Kalau jatuh pada waktu biasa lah. Cuma exam tu kita tak boleh confirmkan lagi lah. Baik, soalan kelayakan sekolah menengah atau rendah. Kalau kita ambil ijazah, kita akan mengajar di sekolah menengah. Kalau kita ambil diploma, kita akan mengajar di sekolah rendah. Okey. Kelayakan, kalau ijazah memang antum boleh mengajar sekolah menengah. Tapi untuk SPP yang pelajar kita masuk SPP ni memang dapat semua sekolah rendah sebab kita KPM dia nak ke kekosongan tu pada sekolah rendah. Tapi kalau antum nak mengajar sekolah menengah pun tak ada masalah sebab memang ijazah. Kalau diploma memang kena mengajar sekolah rendah lah. Ijazah ni kadang-kadang rendah dapat, menengah pun dapat. Ya, kalau Diploma ijazah memang dapat 2 rendah. lah. Boleh. Tapi kalau SPP yang bawah ni, pelajar kita dapat SPP, memang semua kekosongan dia hantar ke sekolah rendah lah. Tak ada yang menengah lah setakat ni. Sebab mungkin kekosongan tu hanya sekolah rendah. So tak ada pelajar kita masuk SPP yang sekolah menengah lah. Tapi tak perlu risaulah sekolah rendah ke sekolah menengah. Kalau KPM ni dia punya grade gaji sama je. Dia akan ada kenaikan. Tu ada dia akan kawan tengok. saya dapat KPM sekolah menengah juga tu. So memang kalau ijazah boleh dapat dua-dua lah. Macam tadi lah. Cuma diploma memang tak layak lah. Diploma hanya sekolah rendah je lah. Betul. Ni yang Atikah tanya tadi pasal kitab tu. Atikah Amirul kan. Tak payah risaulah. Kami ni nak mudahkan antum semua. Kami ni insyaAllah biasanya pensyarah dah ada modul. Kita tak perlu lagi cari, buang masa, buang duit untuk cari buku-buku kitab-kitab rujukan. Biasanya kami dah ada modul lengkap. Dah cukup lengkap dengan contohnya ulum Quran, ulum hadis. Itu subjek saya lah. Akidah. Kita dah ada, dah lengkap dah semua. Rujukan pun kita hanya nyatakan kalau ada siapa ingkih yang rajin nak cari tambahan sebagai bacaan apa ilmu tambahan tu dipersilakan lah. Tapi bagi pihak kami memang dah ada modul lengkap lah insyaAllah mengikut silibus tu. Supaya entum semua mudah belajar, rasa seronok dan rasa aman damai untuk tamatkan pengajian. Itu saja. InsyaAllah. Okey, ada tiga pilihan. Tak kisah nak. Yang penting pilihan pertama tu pendidikan pengajian Islam. Tapi saya cadangkan letak tiga-tiga tu pengajian Islam. Takut kena rembat dengan gitu. Sebab dia kadang-kadang sistem tu dia lari-lari ni ya. Kita ada pernah berlaku kes dulu. Dia mohon pertama pengajian Islam. Kedua dia tak tahu mana satu sebab dia tak minat. Dia minat pengajian Islam je. Jadi dia letak yang kedua akaun. Tak ketiga dia hentam je taser ke. Tiba-tiba dapat akaun. Tu masalah tu. Lepas tu akan berlaku susah lah. Kamu nak kena pergi HCP, lepas tu nak kena tukar balik, nak mohon tukar kos. Jadi caranya gini, sebab kita tak boleh marah juga kadang-kadang sistem tu dia pening-pening beng-bengong juga sekali-sekala kan.
Jadi awak senang gini untuk hakim tu. Awak letak pilihan pertama ijazah pengajar Islam, pilihan kedua pun ijazah pengajar Islam, pilihan ketiga pun ijazah pengajar Islam juga. Jadi sistem tak boleh nak bengong lagi, dia akan keluar juga. Kalau kamu layak, ijazah pendidikan pengajar Islam, kemudian gitu. Hakim Okey, ni ada layak lagi? sangat ni daripada kuis. Terlalu layak ni. Hmm. Hakim nak mau sendiri, Hakim. Tak nak minta tolong saya. Budak Apalah, muda dia apalah. tahu. Okey, saya ingat kalau tak ada apa-apa kita nak tamatkan pertemuan kita pada malam ini. Dah siap mohon dah tu semua. Hakim. Oh, terbaik lah. Nama pun Hakim, bijak. Jadi saya ingat kita akan berhenti pada malam ini, insya-Allah. Nanti kita akan maklumkan saya akan upload ni dan juga bahan-bahan tu dalam grup. Terima kasih banyak di atas masa yang tadi berikan. Terima kasih juga di atas kesempatan memilih Unicell tempat belajar kita. Dan kami pesara-pesara Unicell dengan tangan terbuka bersedia bersama-sama kita membimbing untuk mendapatkan cita-cita masing-masing. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya mohon ampun dan maaf kerana setiap kata mewakili semua jabatan dan juga penyelenggara seperti syarat yang ada. Mari kita bersama-sama menamatkan pertemuan kita pada malam ini dengan baca tasbih kafarah dan satu nas. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Sama-sama. Suara macam kenal je. Uzair, terima kasih sama-sama. Asilah ada sama-sama.